A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita dapat bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan ringkasan Sahih Imam Muslim yang dikarang oleh Imam Qurtubi, di mana kita ambil ringkasan ni dan kita bincangkan, dan kita tu sampai kepada Kitabul Iman lagi, masih lagi Kitabul Iman, dan dalam bab yang ke-67 berkenaan dengan akan masuk syurga ketika umat Nabi SAW 70,000 tanpa hisap. Mana ini adalah sifat yang kita bincangkan berkenaan orang yang masuk syurga tanpa hisap, bukan berkenaan dengan orang yang lain. Jadi dengan sebab itu jangan sesiapa rasakan macam habis, jangan argue. Jangan argue. Argument tu masalah. Pasal bila orang tu argue, seolah macam dia tak puas hati dengan berkenaan dengan kelebihan yang Allah Ta'ala beri pada orang yang istimewa. Kalau Allah Ta'ala istimewakan, Nabi terangkan sifat mereka, maka istimewa tadi kena jaga. Ini special case. Yang masuk syurga dengan hisap ada, masuk syurga dengan hisap dan azab pun ada. Jadi yang kumpulan ni, Nabi kata, bila Nabi kata dalam hadis yang sana, Nabi kata, kita bincangkan itu, Nabi kata ditunjuk pada semua umat, dan apa ada Nabi dengan seorang pengikut, ada Nabi 2 pengikut, ada Nabi sekumpulan manusia, ada Nabi tak ada pengikut. Dan bila aku lihat di ufuk, aku nampak ramai. Aku ingat umatku, Jibril kata itu bukan umat kau, itu Musa dengan umatnya. Tapi tengoklah ke sana, tengok ke sana. Nabi tengok umat dia ramai. Dan Nabi kata, Jibril kata kepada Nabi, itulah umat kau, dan bersama-sama mereka ada 70,000 masuk syurga tanpa hisap. Lalu Nabi tinggalkan para sahabat pun lepas tu mula berkata-kata lah. Dia berkata-kata, seorang dia kata, siapakah mereka? Adakah orang ni? Ada kata yang masuk syurga tanpa hisap ni adalah orang yang bersama Rasulullah SAW sejak awal Islam. Ada yang kata yang masuk syurga tanpa hisap ni adalah anak-anak para sahabat, yang mana mereka tak pernah sembah Allah, tak sembah benda lain kecuali Allah Ta'ala. Para sahabat Nabi ada yang pernah sembah berhala di kalangan mereka ni sebelum masuk Islam. Jadi dikata mungkin orang ni. Ada kata jihad fisabilillah dan sebagainya. Bila Nabi keluar, semua tengah bercakap. Maka Nabi pun, kenapa? Diorang pun kata, Rasulullah, kau sebut 70,000 tanpa hisap masuk syurga ni, siapa mereka? Nabi pun kata, humul ladhina la yarkun wala yastarkun. Mereka adalah orang yang tidak menjampi, tak jampi. Wala yaktawun, mereka tidak menggunakan kai. Kai ni itu besi panas untuk mengubah diri. Wala yaktawun, wala yatatayyarun, mereka tidak tatayur. Tak ada tatayur, tak ada bad omen, good omen. Ini kita masukkan lepas ni. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kita Tuhan mereka bertawakal. Okey, Nabi sebut benda berkenaan, dan seorang sahabat minta benda tersebut, Nabi doakan dia jadi orang berkenaan. Kita bincang itu berkenaan dengan masalah masalah tatayur. Ada sikit kita sebut itu. Dia kata semua manusia ni memang kebiasaannya akan ada tatayur. Ada tatayur. Tatayur maksud dia rasa good omen, bad omen dan sebagainya. Dan kita kata benda tu, Nabi kata ada syirik. Rasa tu akan datang, tapi kita akan hilangkan dengan tawakal. So kita keluar daripada berkenaan dengan tawakal, serah kepada Allah Ta'ala. Di result terpulang Allah Ta'ala. Pasal Allah Ta'ala nak selamatkan, biarpun tanda cukup dah. The sign is actually complete. Memang pasti akan kena. Kena balik rumah 3 kali kunci, lepas tu kemudian ular lintas depan kereta, kemudian apa benda lah, pegang gelas jatuh, retak dan sebagainya, macam-macam lah. Hati tak sedap sungguh dah hati ni. Burung terbang di opposite way dan sebagainya, kan. Tapi kalau nak kena, tak kena, itu terpulang pada Allah Ta'ala. That's why orang tu pergi je, walaupun apa jadi pun jangan sekat diri dia daripada keluar dan pergi berjalan. Kerana apa? Dia di bawah jagaan Allah Ta'ala. Dia kena tahu apa? Mengatasi segala-galanya apa? Takdir Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jadikan tanda-tanda, tapi untuk mengubah berkenaan hak dia yang mutlak. Macam kita terangkan dalam Quran, surah Ar-Ra'du ayat yang ke-39. Kita terangkan itu, kita kata berkenaan dengan qadar. Qadar ni ada 2. Satu qadar yang kita takkan berubah, qadar yang akan berubah. Qadar yang berubah tak berubah ni terpulang pada Allah Ta'ala. Qadar yang tak berubah tadi dah mahfuz. Tak ada siapa tahu apa dalam tu, tapi kecuali Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah Ar-Ra'du ayat 39, yang 38 Allah Ta'ala nyatakan, laqad arsalna rusulana wa laqad arsalna rusulan min qablik. 38 ayat Ar-Ra'du, wa laqad arsalna rusulan min qablik. Demi sungguhnya hai Muhammad, kami telah utuskan utusan-utusan yang ramai sebelum engkau.
wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. Kami menjadikan untuk rasul-rasul tadi, utusan tadi, azwaj, pasangan-pasangan hidup, wa dhurriyyah, dan juga zuriat, keturunan, anak pinak ramai. Okey, dijadikan untuk mereka. Maksud dia semua rasul tadi manusia. Pasal ayat ni para menyatakan turun sebab Nabi SAW nak kalau boleh mukjizat tu datang tiap-tiap hari. Kalau boleh kan, kita kata kalau kita dekat kuasa kan bagus. Orang datang je, saya polis kan. Kan seronok. Jadi Nabi SAW nak kalau boleh bukan seronok, supaya banyak orang masuk Islam. Jadi dengan sebab itu Nabi harap kalau boleh tiap-tiap hari boleh minta apa saja jadi. Tapi masalahnya Allah Ta'ala kata sebelum kau, hai Muhammad, yang diutuskan manusia macam kau juga, rasul, berkahwin, ada anak pinak, maksud dia ada nafsu, makan, tidur, sakit, demam dan sebagainya. Manusia macam kau, bukan malaikat. Allah Ta'ala kata wa ma kana rasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi idznillah. Tidak boleh seorang rasul datang bukti, datangkan tanda kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Allah Ta'ala izinkan barulah dia boleh buat tanda-tanda tadi. Musa belah laut ke tongkat ke batu keluar air ke, semua sekali berlaku dengan kehendak Allah Ta'ala. Bila ni izin Allah Ta'ala baru jadi. Kenapa? Likulli ajalin kitab. Semua tempoh, masa bila berlaku apa benda sebagainya ada tulisan dah, writing. Ayat 39. Yamhullahu ma yasha. Allah Ta'ala padam apa dia nak. Allah Ta'ala padam apa dia nak. Wa yuthbit, Allah Ta'ala kekalkan apa dia nak. Wa yuthbit, Allah Ta'ala kekal. Sabata, tetap. Allah Ta'ala tetapkan apa dia nak. Hilangkan dia nak apa yang dia nak, kekalkan apa dia nak. Wa indahu ummul kitab. Di sisi dia ada ibu segala kitab. So kalau kita dah doa, nampak dah benda macam tak elok, tapi kita doa kepada Allah Ta'ala supaya elok perjalanan berkenaan, maka eloklah. Kalau Allah Ta'ala nak berikan, Allah Ta'ala berikan. Kalau dia kata kita dah doa dan setiap Allah Ta'ala nak bagi, kena juga. Sebab itu kita kata seorang manusia itu kena bergantung lebih kepada Allah Ta'ala berbanding dengan usaha dia. Buat usaha, effort buat, tapi hasil redha. Hasil redha. Postmortem buatlah postmortem, tapi janganlah sampai awaklah silap, habislah. Lupa sebenarnya Allah Ta'ala yang menentukan segala-galanya. Dia berikan kalau dia nak, dia tarik kalau dia nak. Tak boleh kita kata salah. Ini kalaulah tadi keluar 5 minit kurang, kalaulah aku ikut pendapat hati aku, kalaulah sekian, tak ada. Tatayur ni tak ada langsung, tak dibenarkan dalam Islam. Ini adalah syirik. Pasal kita tak boleh menduakan Allah Ta'ala dalam perkara ni. Pasal Allah Ta'ala yang menentukan segala-galanya. Yaf'alu ma yasha, yakhluqu ma yasha. Allah Ta'ala cipta apa dia nak, Allah Ta'ala jadikan apa dia nak, dia buat apa dia nak. So kalau dia kata Allah Ta'ala nak selamatkan, dia selamatkan. Biarpun kita kata ikut kaedahnya, patut kena dah. Contoh macam dahulu kaum Nabi Yunus alaihissalam. Tanda cukup dah tanda. Mereka memang kena dah. Tapi Allah Ta'ala last minute tu, diorang bertaubat. Semua kaum datang tanda Allah Ta'ala berikan, tak ada dapat balik, kecuali kaum Yunus alaihissalam, yang mana Allah Ta'ala berikan pengecualian. Masa Nabi Yunus AS tinggalkan mereka sebelum waktunya, maka Allah Ta'ala berikan mereka pengampunan. Bila mereka bertaubat, Allah Ta'ala berikan pengampunan ketika itu. Itu beza. Mana Allah Ta'ala buat apa dia nak, hukum asal ini, tapi Allah Ta'ala nak bagi, itu pulang pada dia. Hak mutlak dia. Nanti ada orang kata, kalaulah Allah Ta'ala beri kepada kaum Nabi Yunus, kenapa tak bagi pada kan? Kenapa tak bagi kesian? Tak bolehlah macam tu. Itu hak Allah Ta'ala. Dia nak bagi, dia bagi. Dia tak bagi, dia tak bagi. Itu hak dia. Ni dia kata dia buat apa dia nak. Dia zahirkan kedudukan dia sebagai Tuhan yang kuasa mutlak pada dia ada dengan cara ini. Dan dengan itu kita kena percaya dengan benda. Nabi kata tiada siapa di kalangan kita ni melainkan manusia ni akan merasakan macam tu. Tapi Allah Ta'ala telah gantikan kita dengan apa? Tawakal. The thing akan happen ke tak happen, terpulang. Jalan juga. Jangan sekat diri kita dengan hanya perasaan yang datang dalam diri kita. Jalan. Percaya suara hati sangat masalah juga. Kan, suara hati. Rasa betul lah. Lepas tu pump jadi. Bila jadinya kita pun macam cakap dah. Kalau tak pergi tadi, kalau ikut suara hati tadi, kan? Sedangkan kita dah belajar dalam hadis yang Ibn Dailami, kan? Hadis Ibn Dailami, hadis Abu Daud itu kita baca. Yang kisah dia jumpa Ubay bin Ka'ab, tanya soalan tentang qadar. Kemudian bila dapat jawapan dia tak puas hati. Dia jumpa pula Ibn Mas'ud, dapat jawapan dia tak puas hati. Dia jumpa pula Huzaifah bin Yaman, dapat jawapan dia tak puas hati. The same jawapan, the same answer. Kemudian dia jumpa pula yang ketiga, yang akhir dia jumpa adalah Usama bin Zaid. Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit kata Nabi sabda. Yang mana hasil intipati hadis itu adalah dia kata walau anfaqta misla uhudin zahaba uhudin zahaba fi sabilillah. Kalau kau infakkan di jalan Allah Taala sebesar bukit Uhud tu emas, di jalan Allah Taala, infak sebesar bukit Uhud emas di jalan Allah Taala, maqabilahu Allah mink, Allah tak terima ia daripada engkau, hatta sehingga
tu'mina bil qadar, engkau beriman dengan qadar, wa ta'lama, dan kau tahu. Engkau beriman dengan qadar dan kau tahu annama asabaka, bahawa apa-apa kena kepada engkau, anything kena, lam yakun liyukhti'u, takkan terlepas. It will never miss. Kalau dah kena tu, pusing mana pun mesti kena. Memang takkan lepas. Wa annama akhta'aka, dan apa-apa terlepas, miss daripada engkau, takkan terkena daripada engkau. Will not hit you. Takkan kena. Walau, dan hujung masalah dia, walau mutta ala ghairi dhalika dakhaltan nar. Kalau kau mati bukan macam tu, kau masuk neraka. Itu yang kenapa Ibn Dailami macam, kan, apa benda kena, macam kita lah, macam rindu hilang, slipper hilang, kasut hilang, kematian, rugi, beli barang silap. Anything lah benda kita lakukan, benda kita buat kan, macam kalau aku tahu kan. Tak usia macam tu. Mana seorang manusia tu patut rasa apa? Ini Allah Ta'ala berikan pada aku. Kalau musibah, penghapusan dosa. Kalau kebaikan, untuk nikmat Allah Ta'ala kurniakan supaya kita bersyukur. Itu tajuk dia. Nothing more than that. Kalau dia kata orang tu start saja dia kata, kalau aku ini, itu masalah dia. Itu yang Ibn Dailami bila dengar Ubad bin Ka'ab kata, kalau engkau mati bukan macam tu perasaan engkau masuk neraka. Dia tak puas hati tu, dia tanya Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud beri jawapan yang sama. Dia tanya pula dengan Huzaifah. Huzaifah beri jawapan yang sama. Last sekali dia tanya Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit kata daripada Nabi. Boleh diam. Kalau Zaid bin Sabit jawab tak kata Nabi, saya rasa dia tanya lagi. Tapi punya pasal apa? Pasal keputusan akhir dia, memang kita rasa berat. Macam mana nak redha dengan semua benda? Kan kita macam, mesti kita ada postmortem. Kan kita buat biasa kan? Buat program postmortem. Siapa salah? Betul tak? Siapa salah? Memang kita ada kesilapan manusia tu ada. Jangan ulangi lagi. Tapi untuk katakan kalau kita tidak sekian, terus keluar ayat tu. Kalau kita sekian-sekian, tak adalah kena. Kalau sekian, tak adalah, tak ada. Kena faham bahawa apa-apa kena, takkan terlepas. Apa-apa terlepas, takkan kena. Pasal betul tak? Kena bila bad omen, good omen tadi, kena langgar. Kenapa tak? Ada benda soalan macam nak tanya soalan je. Pasal benda ni tadi, saya tahu berat. Serius berat. Memang berat. Dan bila kata tak masuk, kalau bukan macam tu perasaan kita, tak masuk syurga, masuk neraka, dia kata semua orang akan sekian-sekian. Tapi itulah yang panggil tatayur tadi. Pasal bila orang tu macam, bila start dia ada percaya, dia ada kepercayaan tadi, dia akan mula macam tau, kalaulah aku sekian. Sebab kenapa bila kita jumpa macam orang kahwin, mungkin tak compatible. Tapi Allah Ta'ala suruh kita, dan Nabi ajar kita supaya apa? Doa keberkatan. Jumpa kantin bukan pergi komplain. Cantik anak aku lagi. Cantik aku lagi masalah juga. Cantik aku lagi. Cantik anak aku lagi tu ada ini dia sikit. Cantik kakak aku lagi ke dan sebagainya. Handsome suami aku lagi ke? Itu masalah juga. Kan? Pergi komplain. Patut pergi jumpa tu, cakaplah barakallahu lakuma. Kan? Allah Ta'ala berkati awak berdua. Mana sebut? Itu doa. Mungkin tak compatible. Mungkin ada tanda sign. Sebelum kahwin lah, kereta mati lah, nak pergi akad nikah ni, kereta mati, kunci patah, kan, slipper putus, apa lagi, kan, Tok Kadi sesat jalan. Lepas tu yang siapa tak suka mula bilang, ini tanda. Bukan kerja kita. Langgar jalan je. Dan kalau berjaya, alhamdulillah. Tak berjaya pun alhamdulillah. Pasal itu Allah Ta'ala beri pada kita sebagai apa? Laluan. So bila orang tu tak faham bab ni, kita kata benda yang dalam hadis tadi berat. Tapi itulah yang akan menyebabkan kita apa? Boleh tidak ada perasaan bad omen, good omen. Kalau kita ada perasaan dari percaya yang qadar, kita tak akan percaya bad omen, good omen. Kita akan letak totally kepada Allah Ta'ala. Anything result yang kita dapat, kita happy. Tak ada masalah. Jangan kata orang tak ada benda ni, start. Dia kurang percaya qadar tu, dia percaya. Tapi dia ada tapi. Saya percaya qadar tu. Tapi, ada masalah. Pasal kita terlupa berkenaan dengan aturan Allah Ta'ala yang Maha Agung. Itu kita tak boleh ini. Jadi sebab itu tatayur tadi kita syirik. Dan kita diajar pada kita, kalau dia kata tatayur itu datang, kalau kita ada rasa-rasa tentu, kita ajar oleh Rasulullah SAW supaya kata Allahumma la khaira illa khairuk, wala tayra illa tayruk, wala ilaha ghairuk. Ya Allah, tiada nasib baik kecuali nasib baik yang kau tentukan. Tiada nasib malang atau keburukan kecuali apa yang kau tentukan. Tiada Tuhan meningkat kau. Itu yang Nabi ajar kita cakap. You have to put out, buang perasaan tadi. Payah, orang Melayu kita kena pula petanda kan. Pegang je. Bukan gelas kaca, plastik ni letak.
Minum, letaklah plastik ni. Apa tanda dia? Plastik pun retak masalah kan. Kalau kaca retak kita faham juga. Plastik retak petanda yang paling hebat kata. Tak boleh, jangan percaya langsung. Tinggalkan terus. Faham? Okey. Dan itu disebut berkenaan dengan kai. Kan saya sebut tentang apa? Besi panas tu. Macam dia kata kat Malaysia ni tak faham sangat benda tu. Kecuali yang kes apa? Orang pijak paku pekarat kan. Yang dia ambil apa? Kai perca letak gitu, pantai dekat dia kenakan kat kawasan tu. Allah Taala alam. Tapi biasanya orang sihat balik. Anyway, yang kena faham sekarang ni ada para ulama menyatakan Nabi ada izinkan mana-mana penggunaan besi panas sebagainya yang ada peluang untuk sembuh. Yang contoh macam betul nyata dia punya dijangkakan kebaikan tu ada. Seperti dalam hadis Nabi SAW, dia kata Nabi SAW pernah menggunakan besi panas kepada Ubay bin Ka'ab pada perang Ahzab. Okey, bila kawan tu terluka, kena panah dan sebagainya, dia darah berjalan tak nak berhenti, dan Nabi guna besi panas bentak kat situ. Walaupun sebenarnya ini bukan penyembuhan, ini adalah rawatan bagi luka kan, ataupun dalam menggunakan besi panas kan untuk sekat darah tu daripada terus berjalan. Tu je. Macam saya kata letak belerang bakar ke dan sebagainya. Memang kita kata sebaiknya jangan buat. Tapi kalau kata benda tu dibuat, itu untuk apa? Kecemasan. Bukannya yang kita kata bentuk yang demam je pakai besi panas. Itu tak boleh lah. Kan, itu benda tu yang dielakkan. Dan bahkan memang dalam hadis Nabi sebut dalam hadis Bukhari Nabi nyatakan asyifa'u fi thalathin. Ubat itu, penawar itu ada tiga perkara. Fi syartati mihjam, pada besi yang digunakan untuk oleh pembekam, orang yang bekam tu. Wasyurbatil aslin, dan minumnya madu. Dalam minum madu pun juga ada penyembuhan, ada penawar. Wakayyi bin nar, wakayyati bin nar, dan juga penggunaan setrika dengan besi. Dengan api. Kena gunakan api untuk pada badan berkenaan badan. Tapi dalam sama Nabi kata wa ana anha ummati anil kai. Tapi aku melarang umatku daripada penggunaan besi panas. Besi panas ni Nabi larang. Okey. Dalam hadis yang lain Nabi kata wa ma uhibbu an aktawi. Aku tak suka untuk aktawiyah untuk menggunakan besi panas tadi. Kai. Setrika dia actually iron tu dipanaskan kemudian digunakan pada badan. Kenapa dilarang? Ini Nabi kata aku tak suka. Dan bahkan kerana dalam tajuk ni ada penyiksaan pada badan sebenarnya. Jadi one thing lah. Itu yang Nabi kata. Dan dalam perkara ni juga kai ni tadi kita kata boleh jadi sembuh, boleh tidak. Dia tak semestinya. Dia berlainan dengan kecemasan tadi. Yang kecemasan berkenaan dengan luka tadi gunakan besi panas tu untuk tutup luka darah punya saluran. Walaupun sebenarnya tak elok juga kan, tapi masa sama untuk elakkan darah keluar banyak. Berbeza dengan kita kata penggunaan besi ni, kita kata yang di tanah Arab sebahagian tempat dah tak ada, banyak yang di Afrika lah saya tengok. Di Afrika macam Sudan kan, diorang ada lagi penggunaan ni. Kalau demam malaria dan sebagainya digunakan dekat sendi ni, dia letakkan besi panas tu dia gitu. So kita nampaklah ada kesan besi, kesan-kesan macam kena setrika dekat lengan orang-orang dia. Ada sebahagian lah ada amalkan macam tu. Yang lain pergi jumpa doktor. Yang malaria kan dia tak ada ni. Untuk katakan ubat direct tak ada. Cuma suruh makan vitamin dan sebagainya supaya sampai badan dilawan sendiri. Dia jelas sekali macam lah dia gunakan tu. Gunakan benda berkenaan. Jadi pasal benda tu tadi ada kebarangkalian untuk sembuh, kan tidak. Tapi dalam masa sama bila Nabi sebut, dia kata aku tak suka benda berkenaan. Pasal dia ada bentuk penyiksaan pada badan. Maksud dia penyiksaan pada badan manusia. Okey. Maka di atas pendapat ini, walaupun sebenarnya macam kita kata tadi, penggunaan kai tadi macam Nabi sebut dia ada penyembuhan dekat situ. Tapi Nabi kata di atas pendapat walaupun Nabi kata macam tu, namun begitu para ulama menyatakan yang dijangkakan boleh sembuh daripada karangan pembuatan guna besi tadi, maka manfaat maka dibolehkan. Tapi meninggalkan dia lebih baik daripada buat. Sebab Nabi kata larang benda berkenaan. Tinggalkan lagi baik. Dan alhamdulillah umat kita masyarakat kita di Malaysia ni tak ada tradisi berkenaan. Kalau ada tradisi sebut payah juga tu. Kalau ada tradisi berkenaan payah. Kita nak buat sebab apa? Benda tersebut adalah benda yang kita kata kalau ada tradisi memang payah nak buang lah. Pada jadi amalan harian payah nak buang. Kalau nak tengok rupa kan, sekejap. Ya, saya tunggu bukan melecur badan tak? Kalau lecurkan badan tak boleh. Jangan lecur badan. Yang lecur badan ni yang kita bincangkan.
Okey, sekejap. Saya ada gambar, Nak cek gambar ni. Kan sebut-sebut tak nampak kan? Okey. Nampak ni, nampak ni. Nampak ni? Dia ambil besi panas tu, dia chance dekat tangan orang tu, kaki. Kat kaki macam ni, macam ni. Ni, nampak ni. Ni nampak. Nampak tu. Ni besi panas, dia pakai besi panas, dia ambil dia kan dekat sendi kaki, sendi lengan. Cuma tak makan je. Kalau dia kata barbecue, masak. Okey. Kadang-kadang kat tengkuk dia gunakan tu, kan ni, kan. Memang sakit lah, memang seksa badan lah. Okey, macam ni kan. Alah, gambar tak nampak. Macam mana tunjuk gambar? Besi panas tu letak kat situ. Dia ni kan. Kan. Ni memang ada gambar. Kalau ni, tapi kan cari dalam bahasa. Sekejap. Mana? Pakai cucuk kat perut pun ada. Ini bekam. Tak nak turun sangat, nanti kan gambar lain keluar tak pasal. Ni macam ni, alat-alat dia kata. Tengok ni. Ni gunakan. Besi tu dia panas kan, betul dia. Dia letak kat kawasan tu lah. Ikut saiz sebagainya kan. Nampak ni kan, pakcik ni. Dia bakar besi panas tu, dia letak kat sendi. Bukan disuruh, dikatakan bahawa ia adalah di antara cara penyembuhan zaman tu. Dan bahkan actually sampai zaman kita masih ada tradisi. Tu saya kata, mujur tradisi orang Melayu tak ada. Kalau ada, habis lawan, gaduh lah. Kan? Sebelum Nabi lagi memang dah dibuat benda ni. Jadi memang tradisi sebenarnya, turun-temurun. Mana entah. Tak tahu ada gambar yang elok sikit ke. Pusat orang pun ada. Okey. Dia macam gambar kat sini kan, tunjuk kan. Ni. Dia sini ni, nampak kat lengan dia kan. Tak nampak. Tak nampak Kalau tutup lampu kan dia ganggu cahaya. Nanti balik rumah cari sendiri lah. Dia letak macam keadaan dua line kat sini. Kat sini. Dari besi panas tu dia kat sini. Lecuk lah. 5 minit tembus terus kak. Tak, touch je. Dia touch. Sebenarnya ni kita kata ni macam ni lah. Ni. Dia ada lambang, ada gambar sikit. Cok. Dia macam cok lah macam tu. Dia memang dia buat macam tu. Dia ni gitu. So jadi ini dikatakan sebagai zaman dulu dikatakan sebagai inilah macam ni. Sini dia buat bulat. Dia ni dekat kaki. Ada kawasan-kawasan ni lah. Jadi elakkan. Hanya macam ni pakai besi. Nak blotos tu. Okey. Jadi benda ni dielakkan. Yang tak patut. Yang bahkan kerana apa? Kerana larangan. Dan disebut kerana apa? Kerana sebab dia adalah pengazaban dengan azab Allah Ta'ala. Dan sedangkan Nabi SAW dah nyatakan dalam hadis yang sahih, dia kata la tu'adzibu bi'azabillah, yang kamu mengazab dengan azab Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan mengazab dengan api, kamu yang azab api. Okey, api tak boleh, maksudnya api. Dan ini maksudkan dengan maksud perubatan menggunakan besi macam ni tak dibenarkan. Okey. Dia kata dalam keadaan ni tidak dimasukkan dalam perubatan yang biasa kepada tajuk ini. Bahkan dengan tanpa makruh pun. Kerana Nabi SAW telah berubat. Nabi berubat. Bahkan ada doktor-doktor tanah Arab dahulu datang mengubat Nabi SAW. Okay? Nabi dahulu memang bila sakit dan sebagainya, Aisyah radhiyallahu anha bahkan ditanya dalam hadis yang sama, ditanya pada Aisyah, kenapa engkau pandai mengubat? Aisyah jawab. Dia actually ditanyakan. Sekejap dia punya lafaz. Sekejap, dia kata lafaz dia, sekejap. Lafaz lafaz dia, sekejap. Lafaz dia
Bila Aisyah radhiyallahu anha ditanyakan oleh anak saudara dia ataupun cucu saudara dia berkenaan macam mana dia boleh tahu perubatan. Okey. Dia pasal dia Aisyah radhiyallahu anha ni dia memang banyak kepandaian. Ada kepandaian dia, contoh macam syair dia pandai. Okey. Hukum hakam dia pandai. Jap. Jap. Jangan tengok perubatan. Jap. Mana entah. Sini ke? Jap. Tak ada sini, jap. Tak in. Sini kot. Perubatan. Okey. Sekejap dia panggil tibul wiqai. Dalam perubatan ni dua. Satu perubatan pencegahan, perubatan rawatan. Sekejap. Perubatan tibul wiqai. Okey, sekejap. Dia sebut benda ni. Sekejap Bila Aisyah radhiyallahu anha ditanya berkenaan dengan macam mana dia boleh tahu perubatan, dia tahu mengubat dia bagi tahu pada anak saudara dia. Dia kata bila ditanya kepada dia macam mana engkau tahu kau tahu berkenaan dengan syair, dia kata aku anak Abu Bakar. Bila tanya berkenaan dengan kepada dia macam mana engkau tahu berkenaan dengan hukum hakam banyak, dia kata aku isteri Rasulullah. Dan bila tanya berkenaan dengan macam mana engkau tahu atau pandai berkenaan dengan perubatan, dia kata dahulunya bila Rasulullah SAW sakit, doktor-doktor Arab datang jumpa Rasulullah SAW dan beritahu Rasulullah SAW berkenaan dengan ubat-ubat, apa patut buat, apa patut makan. Lalu akulah yang memasak ubat berkenaan untuk Rasulullah SAW. Jadi nama Musnad Ahmad, lafaz saya ingat, saya tunjukkan lafaz dia sebenarnya. Tak apa, nanti saya kali tunjukkan. Pasal dia actually lafaz tersebut kita panggil apa? Dia terang kepada kita bagaimana Aisyah radhiyallahu anha ceritakan macam mana dia tahu berkenaan dengan perubatan. Bahkan maksudnya Nabi ketika Nabi sakit, Nabi berubat. Maksudnya ada orang datang ubat Nabi, datang doktor Arab ni, Nabi serah badan. Tak ada Nabi kata jangan pegang aku tidak mahu tawakal ni, aku ni tawakal. Tak ada. Nabi terima untuk mereka datang buat ubat untuk baginda SAW. Bahkan dalam hadis yang datang Rasulullah SAW baginda suruh berubat. Bila Nabi kata berubat tu, Nabi sebut berkenaan dengan perubatan yang fizikal, bukannya jampi. Maka bila hadis Nabi dalam Musnad Ahmad, dia datang seorang lelaki tu, Nabi ziarah dia sakit. Kemudian Nabi kata dengan dia ud'u lahu tabib, panggil untuk dia doktor. Lalu orang ramai kata, Rasulullah, engkau Rasulullah, doa je lah. Kan Rasulullah kata subhanallah. Nabi Rasulullah kata Allah Ta'ala akan turunkan penyakit, Allah Ta'ala turunkan bersama dia ubat. Rasulullah kata tadau, maka berubatlah wahai hamba Allah Ta'ala, wala tadau bil haram, jangan berubat dengan benda haram. Riwayat ini datang berubatlah hamba Allah Ta'ala, berubatlah. Sesungguhnya Allah Ta'ala turunkan penyakit, turun juga ubat. Tahulah siapa yang tahu, tak tahu siapa yang tak tahu. Maksud dia Nabi suruh berubat. Bila Nabi sebut berubatlah, dia isyaratkan kepada ubat punya doktor lah, jumpa tabib. Bukannya maksud dia jumpa tukang jampi, tukang sian, jumpa ustaz dan sebagainya, bukan. Faham Pasal dia konsep dia bila suruh berubat tu ke sini. Tapi orang kita bila suruh berubat tu jumpa ustaz. Tu salah jugalah. Okey, jadi benda-benda ni kena jaga sikit pasal idea of kisah tu kena ambil. Pasal Nabi sebut suruh berubat tadi tu, kisah tu datang dalam masalah Nabi suruh orang pergi berubat dengan doktor. Dan bahkan benda berkenaan tidak dikira sebagai benda tu termasuk seperti hijamah ataupun hatta ruqyah, bukan. Ini sebagai benda perubatan yang fizikal. Bahkan Nabi serah pada Nabi untuk sekian, untuk diubat. Dan bahkan doktor tanah Arab dahulu datang untuk mengubat Nabi SAW. Untuk mengubat Nabi SAW. Itu benda berlaku. Dan Aisyah pandai berubat, mengubat orang. Bahkan disebutkan sifat ubat ini. Aisyah punya riwayat datang bukan kerana daripada Nabi SAW. Bahkan dia kata kerana ada dahulu doktor-doktor yang bagi tahu Nabi patut makan apa, dan aku yang buat. So jadi daripada sini kita perhatikan perubatan yang biasa ni jalan, tak ada masalah. Bahkan jumpa doktor, awak ni pergi sakit, pergi doktor, dia doa je lah. Salah. Jumpa doktor ni sama seperti benda fizikal yang kita kata sakit, lapar,
makan. Haus, minum. Sakit, jumpa doktor. Ini bukan macam sakit jumpa doktor, syirik tak. Dia sama macam makan. Itu masalah dia. Itu yang Nabi kata kepada para sahabat tadi. Memang kita doa lah, tapi masalah sekarang ni untuk physically kita demam, ada virus, minta Allah Ta'ala hilangkan terus macam tu. Jumpalah doktor bagi antibiotik. Jangan kita asyik macam-macam. Tapi kalau nak sembuh juga. Ayat tu salah. Kan itu makan, jangan makan lah. Nak kenyang juga. Kan kat udara kan ada hidrogen, oksigen, karbon. Kan udaranya ada. Sedut je lah. Kalau dengan kuasa Allah Ta'ala, boleh tak jadi makanan dalam perut kita? Boleh juga. Kan karbon dan oksigen tadi, fotosintesis kan digabungkan air dengan karbon, maka jadi karbohidrat. Kenyang, alhamdulillah. Itu mana boleh. Makanlah, dahaga, minumlah. Bukan main apa tu, minum. Kan ambil air, uap air masuk dalam mulut. Teruslah buat macam tu kan. Maksud dia benda macam tu. Jumpa doktor itu fizikal. Dia bukan berkaitan jampi, serapah, bukan sekian. Bahkan dia adalah fizikal. Bahkan bila orang kata doa tapi bergerak. Ya Allah sembuhkanlah aku, pergi jumpa doktor. Kan, pasal tengok sakit badan kita sampai apa? Kena appendix kan, nak doa juga. Nak burst appendix tu, ya Allah janganlah bagi burst. Gila apa? Tunggu-tunggu pecah benda tu dalam badan, boleh mati tau. Pasal kita kawasan di antara perut kita dengan organ pedalaman kita, dengan kawasan kulit kita tu, kawasan tu kosong tau. Dia kawasan tu tak ada saluran darah. Kalau kita kena bakteria ke, benda-benda asing masuk badan kita, ikut kulit kita sini, ada darah akan datang untuk hantar antibody dan sebagainya untuk lawan penyakit tadi. Kalau antara organ, luar organ kita, antara kulit kita dengan organ kita, kawasan dalam tu tak ada. Tu kalau kita orang tu pecah dia punya appendix, isi perut dia masuk kat kawasan organ dalaman dia, serang jantung dia, serang hati dia, habis. Tak ada buat apa. Tak ada apa. Tu sebab kenapa benda tu fizikal. Tahu tak? Itu sebab kenapa orang pendek nampak macam kecil. Siapa-siapa rasa sakit perut, tak boleh berdiri sebagainya, belah kanan pergi cepat-cepat. Kalau dia kata benda berkenaan, jangan pula jangan jumpa ustaz, auzubillah minasyaitonirrajim. Kan? Jangan pasal. Siapa? Buat apa ya doktor? Tak jadi lain. Nak belah orang. Tak boleh lah. Tak ambil ke bidang. Kalau ayam dulu dia rasa jahit. Ayam, air laga tu kan. Ayam laga kalau dia luka, saya ada kawan-kawan, adik-adik saya, kita jahit balik tau. Jahit ayam boleh, jahit orang tak pernah buat. Nak try boleh lah. Memang actually kawasan tu tak nak bius macam mana? Ayam, kita bukannya ada ni. Tapi kalau dia kata biarkan terbuka, nanti infection. Kita bersihkan siap-siap, lepas tu jahit lah. Macam mana nak bius? Tangan saya jatuh itu motor pun doktor tak bius pun. Dia genyeh macam tu. Ini dia genyeh. Ni pun dia putih tak boleh ada ni. Kan, the first doktor biarlah, doktor pertama tu dia nampak ada gelembung air dengan darah kan. Dia biarkan. Jadi second day doktor kedua datang, kenapa tak potong ni? Kat sini dan ni kan. Dia pun apa lagi, dia gunting serap, dia tarik. Dia bukan gunting macam tu, pasal nak pastikan kulit tu koyak betul, dia tarik macam tu. Saya macam orang dia kata, saya kata semalam sakit lagi, dia kata. Dia macam tu. Hari dah berapa kali dia buat macam tu? Hari kelima ke berapa? Kali kelima jumpa, baru tanya, nak bius tak? Saya pandang muka dia. Pandang muka doktor. Aku kata masalah doktor ni. Dia tanya nak bius bila? Dia kali kelima saya datang. Hari pertama tak bius pun. Tahan sikit je, serap tarik. Satu klinik tu, saya ada iklan tak? Ada orang jatuh motor datang sendiri untuk datang tu datang sendiri hulur tangan. Biasa orang papah kan, dia tak ada datang sendiri. Jadi kadang-kadang bius actually memang bukannya murah. Pakai bius mahal gaji tau. Nak bius ayam macam mana? Okey, baik. Jadi tak erti. Jadi manusia tak erti, tak boleh buat. Jadi konsep dia macam tu. Maksud bila perubatan betul perubatan. Dia bukan dikira sebagai benda sebagai kurang percaya Allah Ta'ala, tak. Jumpa doktor masukkan garam gari yang kurang. Masukkan garam. Ya, pergi. Jangan macam air zam-zam je, ambil air zam-zam. Jangan. Tak diajar macam tu. Betul para sahabat Nabi tak ada macam ambil untuk air zam-zam. Nabi sebut air zam-zam untuk apa diminum. Akan air zam-zam tadi. Tetapi bukan sepanjang hidup Nabi dengan para sahabat. Sakit, air zam-zam. Apa? Air zam-zam. Anak periksa, air zam-zam. Semua air zam-zam. Bukan macam tu cara dia. Faham tak? Dengar. Arahan Nabi sebut apa? Praktikal Nabi tengok juga. Dan para sahabat. Bukan diorang jadikan air zam-zam sebagai alasannya.
Sakit. Itulah tak minum zam-zam lagi. Tak pernah buat macam tu. Faham tak? Itu sebab konsep dia kena jaga. Masalah perubatan itu bukan salah. Bahkan tidak ada termasuk dalam bahagian berkenaan dengan merosakkan akidah pun. Dia sama macam makan lah. Ish, tak apa, makan lah. Ish, apa? Kalau makan, kenyang ke? Kenyang lah. Ish, syirik. Mana dia percaya yang tu? Kenyang kan Allah Ta'ala. Masalah lah. Kan? Ini benda fizikal. Tu Nabi pakai baju besi. Kan nak mati tak mati terpulang Allah Ta'ala. Kena besi belum tentu lut. Tapi Nabi pakai baju besi. Dia pakai baju besi. Nabi pakai baju besi. So benda yang fizikal buat. Benda yang tak tentu kenapa tu jangan buat. Contoh macam pensel yang duduk depan ni. Kan duduk depan ni kan. Ni pensel ni berkat banyak ni. Ustaz Adli ngajar sini. Ustaz apa dia ngajar ni? Ustaz Fadil. Kan. Jadi ustaz dia bercakap beli sembuh air liur. Kemudian kena kat pen ni. Ini kalau bawa pepeksa ni A1. Start dia punya idea tadi mengarut je. Tak ada sebab reason yang logik. Itu dikira sebagai kepercayaan karut. Bukan ditolak dari Islam. Tak boleh kita percaya benda berkenaan. Faham? Tu beza sikit je. Dan bahkan kat sini kita bezakan di antara kita hilang barang, buat report polis dan sebagainya. Kita hilang barang, jumpa tukang telik. Beza sikit je. Beza dia, polis ni akan ada mata-mata, pergi carikan untuk kita dan sebagainya, tanya orang ni, tanya orang tu. Sedangkan dia ada side bomoh ni ataupun orang yang tukang telik ni, dia akan tanya jin. Tu je beza satu je. Manusia, tapi informer yang ini jin, informer yang ini manusia. Tak apa, minta tolong, tak ada masalah, tak syirik pun. Yang ini lintas sini je syirik. Walaupun tapi betul dia kawan. Walau jin tu jin Islam, pakai serban, nama dia Ahmad. Walau tak, orang Islam kita macam tu. Kau Melayu kita macam dengar je ada orang pakai serban kuning, berjubah kuning datang dalam mimpi. Maka dia mengajarkan kepada anak saya bla bla bla. Nama orang tu adalah Ahmad. Lepas tu datang ustaz, tu jin Ahmad nama dia. Apa hal? Kan? Yang benda macam ni, walaupun betul, memang dia kawan jin betul. Friend dengan jin. Kan? Jin tu memang jelas ajak kenduri, jin tu kenduri dia datang, dia kenduri jin tu datang. Kan? Orang kampung kita dulu kan, kawan dengan bunian. Kan? Dia orang kampung bunian, lepas tu siap pinjam dengan bunian pun ada. Macam-macam. Kan? Tapi kita kata walau sekalipun memang kita kata jin tu ada, betul, dia kawan, still syirik. Tak boleh buat. Haram. Jangan kata macam tapi ikhtiar. Bukan ikhtiar dia panggil. Salah. Tak boleh kita laksanakan benda berkenaan. Itu salah, memang tak boleh. Kena jaga bab ni. Banyak orang dia salah faham, dia kata benda tu masa ikhtiar. Tak. Ikhtiar dalam limit dia. Within the limit. So kan kita macam masalah jumpa doktor, tidak terlibat pun dengan tajuk tadi. Bahkan dia macam lapar, makan. Dahaga, minum. Kan? Takut kena pergi, pakai baju besi. Mana nak pergi berjalan dari satu tempat ke tempat, jalan naik kenderaan. Jangan kata kalau nak sampai Allah Ta'ala boleh sampaikan sekelip mata, terpulang pada Allah Ta'ala. Mana boleh macam tu? Kan dalam kisah Sulaiman AS, kan singgah dipindahkan dari Palestin ke tapi kalau maksudnya kalau Allah Ta'ala nak kun fayakun. Nak kun fayakun tiap hari ke? Everyday kun fayakun. Mana boleh? Dengan sebab itu kita kata diajar kita benda fizikal, demam, sakit dan sebagainya. Jumpa doktor, bila doktor cek. Kan, doktor cek tengok kata kurang galian ke, atau awak ni stres ke, macam orang apa yang biasa kena slip disc. Mana orang slip disc? Kan? Dia benda ni tak masuk dalam insurans. Patutnya kena revise balik bab ni. Tak serius, pasal banyak orang kerja dia tak angkat beban pun, tapi tak slip disc sebab apa? Yang orang angkat guni-guni beras tu elok je, tak ada pun slip disc. Yang dia ni kan apa? Kena pressure. Bos kata macam ni, dia kata macam ni, dia tension. Dan sekali start. Benda tu tak ada masuk insurans pun. Tapi sebenarnya itu adalah antara penyakit yang paling zahir zaman sekarang. Paling banyak orang kena slip disc. Padahal pergi ke sawah padi ke, banting padi ke? Tak. Kan main laga-laga, main tarik kerbau ke? Tak. Yang slip disc sebab apa? Stres. Benda tadi jumpa doktor kan, doktor yang ni lah. Jumpa ustaz jampi je. Ni setan ni, dia kata setan ambil kau. Kan? Tak boleh. Jumpa ustaz je, auzubillah minasyaitonirrajim. Ambil. Kan? Janganlah macam tu. Orang tu tanya dia. Macam bila kita tengok orang tu masalah, tanya dulu kenapa. Kan dia muram kenapa. Tanya kerja macam mana. Bukan kita terus terjah je. Ni hantu ni. Ni ada saka ke? Kita tanya dia ada saka ke pula. Saya rasa ada saka kot. Main masuk. Habislah. Sebenarnya bukan tak ada, balik pada fizikal dahulu. Everything ada fizikal dia, tajuk dia. Jangan kaitkan dengan gaib direct.
Ghaib itu ada, tapi bukan menguasai keseluruhan kehidupan kita. Kadang-kadang jadi, ya. Nabi kena sihir, ya. Okey, tapi untuk tiap-tiap hari, tidak. Maka kita kata sekali-sekala kena tu tak apa. Tiap-tiap hari hantu tu masalah lah. Tiap-tiap hari hantu. Anak demam hantu. Anak dia tak nak pergi kelas belajar pun. Dulu ada orang tanya saya soalan. Dia kata cucu saudara dia ni tak nak pergi ke cucu dia. Tak nak pergi kelas sekolah. Dia tak tahu kenapa ustaz. Dia tak nak pergi sekolah. Tahu saya tanya soalan apa? Budak ni main game tengah malam ke? Betul. Macam ustaz tahu. Saya gelak. Saya kata, ini tak bukan jin kak. Saya kata, ini masalah dia ke budak ni tidur lewat. Suruhlah dia tidur awal. Saya kata, tu dia ngantuk tu pagi-pagi tak nak pergi sekolah. Tu lah sebab dia. Dia kata, ya, tapi kalau tak bagi dia main game, dia marah. Siapa? Bapak? Siapa? Mak? Saya kata. Dia kata, siapa bapak, siapa mak? Kan? Kadang-kadang tak logik. Idea tak logik. Budak tu punya perangai kita ikutkan. Kenapa? Kan pasal kita ni dewasa. You are adult. Itu yang kenapa kita adult. Allah Ta'ala suruh kita jaga. Sebab kita ni dewasa. Budak tak reti apa. So kita ajar. Datang kita pergi follow semua dia nak apa. Tapi kalau tak bagi main game nanti, dia guling-guling kat lantai nanti. Biar dia guling. Payah sangat. La Allah syarikalah. Ajarkan sikit. Asyik semua nak kena bagi, kenapa? Lebih baik kalau apa? Atuk dengan nenek yang jaga. Lagi masalah. Kalau anda kata abah dengan mak, dia rotan lagi. Anda ada gitu kan. Atuk nenek apalah, tak apalah. Ada ingat abang ipar saya. Dia ni ada cucu. Dia cucu dia. Abang ipar saya nombor 5. Saya banyak abang ipar. Okey. 8. Jadi cucu dia ni dapat saudara semua jantan. 7 orang dalam rumah. 6 orang dalam rumah kan. Ajar kan lelaki kan. Budak cucu lelaki. Cucu dia nak kejut, dia tidur kan. Kejut tak bangun. Cucu dia nak naik duduk atas dia punya tengkuk kan. Dia tengah tidur. Dia gelupa muka dia tak di balik pada cucu dia. Terkejut-kejut kan. Cucu kan. Tapi tengok cucu. Apa khabar? Kalau anak macam tu mati. Anak tersepak pun ajar aku tu abah dia tidur. Ini cucu datang kata tak ada benda. Cucu terjaga sikit. Bab ni masalah. Sebab kadang-kadang dikata apa kita perangai budak tadi bukan sebab hantu. Faham tu je. Jadi kaitan dengan tajuk tu, apa dia baca sebagainya. Jangan itu sebab memang ghaib itu ada tapi bukan menguasai keseluruhan hidup kita. Sekali-sekala berlaku, ya. Tapi tiap-tiap hari salahkan hantu, ni masalah. Kan? Jadi saya kata tengok solution dia pada apa yang berlaku keliling. Bukannya tengok fizikal. Tu Nabi kata berubat. Pas tengok fizikal bukan turun macam ni jampi hantu ni. Tak diajarkan Rasulullah SAW macam tu. Maka tengok fizikal dahulu. Di fizikal tu akan ada jawapan dia. Okey. Adapun jampi yang kita terangkan itu sikit dalam Islam. Jampi dan Islam. Apa jampi? Pendirian Islam terhadap jampi. Jampi, menjampi atau minta dijampi. Menjampi atau minta dijampi. Okey. Apa-apa yang dikira sebagai jampi jahiliah atau dengan yang tak diketahui, maka yang wajib daripada perkara ini adalah dijauhi oleh semua umat Islam. Apa-apa jampi yang jahiliah, contoh macam air mambang tanah, ataupun macam pukiri pukanan budak dekat bersepah-sepah, apa tai yang untuk bersepah. Ya? Macam mana? Macam mana? Saya tak tahu, yang tahu buat diam-diam kenapa? Tai unta masa sepah, bukan tai unta. Tai kuda, tai kucing. Tak tahu kadang orang Melayu kan sebut benda tak ada kaitan pun. Kan jampi. Cuma lepas diislamkan jampi-jampi tadi berkat doa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berkat doa baginda Ali. Berkat kata-kata Nabi. Actually itu jampi yang tak diketahui kenapa. Saya hilang, mantap pergi buku. Saya tak ingat. Kalau saya jumpa saya begini. Jampi serapah Melayu. Dia buku tu ada jual dekat ni, diterbitkan oleh UM. Ada buku tu jual. Pergi beli. Kalau ada beli bukan untuk amal, untuk tengok macam mana perpindahan dia transition daripada zaman jahiliah Islam, diislamkan jampi-jampi tadi, kemudian tukar kepada ambil ayat Quran tertentu. Nampak anjing tabbat yada abi lahab. Apa kaitan tu, faham tak? Apa kaitan anjing dengan tabbat yada abi lahab wa tab? Okey, 5 saat dari sekarang. Bunyi tap tutup mulut dia. Baik kita tap terus je anjing tu. Tak baik kita bagi segah anjing tu je. Apa masalah dia? Kenapa kena buat Al-Quran? Kan? Tak, maksud dia itu yang kita kata. Bila macam ni kan, tak tahu kenapa, tinggal. Jangan buat. Nampak sangat nonsens. Memang
Bukan anjing tu kata la ilaha illallah syarikalah. Sesat dia pun orang ni tak kacau lah. Tak, contohnya tu lah. Anjing pun kata pelik. Apa hal dia baca Quran dekat aku? Kan? Contohnya tu kan. Lepas tu pula dia baca ayat lain tak apa juga. Dia baca surah Al-Lahab tentang bapa saudara Nabi yang lawan Nabi. Celakalah Abu Lahab dan dua tangan dua dengan Abu Lahab dengan tangan-tangan dia sekali. Apa kaitan dengan aku? Anjing tu confuse dia belah. Anjing confuse dia macam apa hal aku? Tak, sebenarnya saya tahu petua. Orang Melayu punya. Sebenarnya diislamkan. Dia cerita asal mungkin ada mentera. Kemudian berkat doa baginda Ali, berkat doa la ilaha illallah, kemudian ayat Quran terus. Itu dia transition sebenarnya. Yang ini sebenarnya tak ada kaitan. Tinggalkan. Macam doa pengasih. Ayat 40 surah Taubah apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayat tentang Rasulullah apa kaitan kita? Demi sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul kan, rasul dari diri kamu sendiri. Azizun 'alaihi ma anittum, berat ke atas baginda apa yang kamu tanggung. Harisun 'alaikum, dia bimbang, jaga-jaga ke atas kamu. Bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang beriman dia pengasih lagi. Apa rauf, amat lembut, dan juga rahim, amat penyayang. Apa kaitan kita? Kenapa kita baca orang nak sayang kita? 5 saat dari sekarang. Tak ada link pun. Tak ada link. Sayang apa kaitan sayang? Baik rahim terus. Itu kan Nabi. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul. Apa kaitan kita? Faham tak? Ini dikatakan mentera. Even though ayat Quran. Surah Al-Imran. Al-Imran 31. Ayat tu datang untuk kata Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ikut aku, kalau kamu cinta Allah Ta'ala, ikut aku. Datang cinta kamu. Datang kita sumbat nama orang kita sayang kat situ. Qul in kuntum. Sebut nama. Tuhibbunallah fattabi'uni. Kita ni kan diri kita salah. Ataupun contoh macam ayat 1000 dinar gantung untuk kaya atau untuk dapat rezeki. Itu pun mentera. Semayangnya tidak. Ayat tu kata barang siapa bertakwa. Ayat surah Talak kan. Wa may yattaqillaha, barang takwa kepada Allah Taala, yaj'al lahu makhraja, Allah Taala buka kelapangan untuk dia dari seberang masalah. Ini masalah dia, Allah Taala buka kelapangan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Taala beri rezeki pada dia dalam keadaan tak sangka-sangka. Tak ada kaitan ayat tadi dengan kita gantung. Tak ada kaitan. Ayat tu kata takwa kamu dapat ni. Apa kaitan dengan kita gantung dengan kaitan kita? Tak ada kaitan. Ini semua dipanggil mentera, tahu? Ini mentera. Ustaz, kalau dah gantung nak buat macam mana? Nak letak kat mana? Kalau dah gantung biarkanlah. Dia biarkanlah. Ayat Quran dia gantung gambar apa, gambar artis ke, gambar sekian, biarlah ayat Quran. Tapi kita gantung tu macam mempromosikan pula. Itu terpulang pada diri masing-masing. Istighfar banyak. Jangan nampak gambar nampak ayat Quran tu astagfirullahalazim. Ataupun tak, ayat tadi kita tengok, aku kena bertakwa. Kita ingatkan diri bertakwa, tak apalah. Tapi bukan untuk dapatkan benda-benda berkenaan. Itu asas lah. Dia kita relate diri kita. Anyway, declaration lah. Ialah daripada ni dia panggil akhafud dararain. Yang kemudaratan yang paling ringan. Mana tak elok, tapi yang ini lagi ringan. Maka yang tu tak mengapalah. Yang masalah tadi kan, daripada gantung benda lain, gantung ayat Quran. Itulah sikit. Kau tak boleh masuk 70,000 kan? Confirm ke tidak, Allah Ta'ala alam. Tapi ada kepercayaan tadi ada masalah. Pasal kepercayaan tadi kalau contoh macam ini sekian. Orang yang percaya macam tu, dia ruqyah lah. Walaupun kita dengan ayat Quran, walau ayat Quran sekalipun. Cuma duduk kat mana? Pasal menjampi dengan Al-Quran itu sendiri pun kita dah kata masuk ruqyah. Yang disebut. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, semua para sahabat Nabi baca Fatihah aje. Berkat dengan Fatihah saja. Datang kita macam-macam ayat ada. Surah sekian. Lepas tu beza-beza pula. Sakit apa? Sakit perut. Sakit kepala. Sakit kepala apa? Ayat apa? Apa kaitan? La yusaddaun an wala yunzif. Itu bukannya kaitan dengan tu. Itu tentang minuman dalam syurga nanti. Sudah tak adakan pening kepala. La yusaddaun anha wala yunzifun. Mana mereka takkan mana minuman dan syurga ni tak mabukkan. Datang kaitan dengan kita apa hal? Doa, ya Allah aku sakit kepala, sembuhkanlah aku. Dah lah. Do the right thing. Kalau doa itu lain. Doa direct. Dan kalau dia kata jampi lah, dia tak ada masalah. Jadi wajib tinggalkan. Okey? Dan tak minta orang jampi kita. Tak menjampi orang.
tak minta dia jampi. Kita tak boleh buat untuk anak kita rukyah. Sebaiknya jangan. Doa lah. Doa kan is better. To do the doa is better. Kita bangun seperti akhir malam, kita bangun ketika waktu orang semua tidur. Kalau dia sakit. Ya, bangun seperti akhir malam. Kalau macam jampi pun Nabi sebut As'alullah al-azim Rabbal arshil azim an yashfik. Doa. It's not jampi. Certain people say that it's jampi. Saya kata translate balik. Pasal normally jampi ni, orang kita kata jampi bila benda tu tak ada kaitan. Macam kisah surah Fatihah, dia apa kaitan Fatihah dengan orang kena batu ular? Kan? Tapi para sahabat Nabi, dia kata tak tahu, pasal surah Fatihah ni paling agung dalam Quran. So jadi aku bacakan surah Fatihah. Jadi dia buat dan orang tu sembuh. Tapi benda tu bukan jadi amalan harian. Tu sebab tajuk dia bukan ini para sahabat je, macam tadi kan kisah Ubay bin Ka'ab. Kan bila darah dia keluar, Nabi gunakan besi panas untuk hentikan darah. Nabi tak baca Fatihah kat situ. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada. Faham tak? Dia penggunaan tadi bukan eksesif macam tu sekali. Sekali-sekala timbul tak apa. Dan timbul tajuk pula, kita kata kalau dia kata yang bentuk doa. Yang doa tadi doa, dikira doa. Contoh macam kita apa? Kita duduk macam Musa alaihissalam ketika dia lapar. Dia lapar. Kemudian dia pergi duduk bawah pokok. Kan dalam surah Qasas kan dia kata fatawalla ila zil. Lepas dia tolong dua orang budak perempuan tu ambil air, dia pun pergilah duduk bawah teduhan. Dan ketika itu dia lapar. Dan berjalan daripada Mesir sampai ke Madian. Lepas tu dia kata Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Tuhanku, aku kepada apa yang kau turunkan daripada rezeki kebaikan aku amat memerlukan. Dia cakap macam tu. Actually pengharapan dia. Dan kalau kita nak pakai doa tu ketika lapar ke, kan rasa macam duit tak ada ke, doa Allah Ta'ala, buatlah. Macam Musa gunakan doa itu, dia lafazkan itu kerana nak minta benda berkenaan. So then dia tiba datang budak perempuan tu, salah seorang di antara dua perempuan tadi. Itu dia kata bila orang tu berdoa Allah Ta'ala, doa diterima Allah Ta'ala. Dan asbab datang tadi macam-macam bentuk. Manusia tolonglah, ini tolonglah sebagainya. Itu Allah Ta'ala aturkan. Dan kita pula macam tak nak makanan langit juga. Apa, perempuan tu datang, bapa aku nak ajak engkau datang rumah kerana apa, nak bayar apa benda upah benda ni. Atas. I'm waiting from heaven, from sky, tak mau yang kat sini. Mana boleh? Musa ikut balik. Musa kata aku doa tadi pada Allah Ta'ala, seperempuan ni datang, cuba kau tak doa, datang tak? Jangan fikir macam tu. Setiap kali kita doa, asbab tu datang. Kan macam apa, doa-doa macam lah nak bayar bil tak cukup duit. Jadi macam mana dapat duit ya Allah, tak cukup duit. Tiba apa, income tax pulang balik duit. At that day buka-buka pasal duit lebih. Dan benda tu asbab kita doa dan Allah Ta'ala akan datangkan. Mungkin orang tu akan pulangkan balik lewat lagi. Tapi buka-buka balik hari tu juga dipulangkan. Dan itulah cara dia. Dan kita kata macam kalau tak doa tak jadi kot. Tak, bukan. Itu cara dia. Kita doa tapi Allah Ta'ala datangkan asbab fizikal. So macam kita kata doa macam anak kita sakit, doakan. Tapi mungkin cara sembuh dia apa? Datang doktor, atau datang orang bagi madu suruh makan, atau datang orang nasihatkan cara hidup, cara tertentu untuk pergi pindah doktor mana dan sebagainya. Cara tu Allah Ta'ala akan datangkan. Tapi doa apa Allah Ta'ala? Yang untuk buat untuk diri sendiri sajalah boleh. Doa untuk diri sendiri kita kata dalam bentuk jampi tu kena faham. Kalau doa, kalau jampi kan kita forward. Saya tak faham. Rukyah dan Fatihah tu di Jambi. Ustaz Syarhan tu punya banyak. Yang syarahan tu tak maaf cakap. Dia bukan setakat tu, minyak wangi untuk halau hantu pun dia jual. Garam halau hantu dia jual. Kalau orang tu ada macam tu peliknya, semuanya halau hantu masalah juga. Kehidupan dia hantu belaka ke? Yang peliknya orang pun jadi apa? Orang manusia biasa macam ni kan. Time dia datang je tiba hantu tak menggelupur. Nabi tak jadi macam tu. Nabi pun tak ada macam tu. Kan? Bahkan Imam Bukhari ke para ulama dah tak ada pun macam dia datang semua majlis je ada pelajar dia jadi macam kan sawan datang auzubillahi minasyaitonirrajim. Tak ada pun. Dia time dia datang wallahu alam jin dia ke wallahu alam. Kan? Tapi dia datang je macam tu. Kan? Tapi dia jual ada tu dia jual apa kayu 100 yang orang kaya dekat mana-mana ni kan taman tuan belilah kayu 100 tadi. Rendam air nak minum. Saya ingat sekali tu. Senang sini cerita dia. Dia datang apa mengajar dekat rumah Datuk Murad. Okey. Ada orang kat sini tanya saya. Saya kata jangan bawa. Kalau akak ada ni jangan bagi dia masuk. Kan? Pasal makcik-makcik yang datang dekat rumah Datuk Murad tu kadang separuh tu half dia orang tak kerti apa benda. Terus terang cakap lah kan, cakap gurau kan, cakap memang betul-betul kan. Oh marah. Tapi kita cakap betul lah. Saya kata jadi kalau dia datang bawa benda-benda memang orang beli. Dia akan buat tiga kali kelas kot. First, second, third. Lepas dia buat first class, jangan nanti jam dia bagi saya cerita. Lepas tu minggu lepas dia buat tu,
Ustaz Abdul Basit Abdul Rahman. Saya cakap dah. Ni pasal ni kadang-kadang tak ada nama masalah juga, tak ada doktor, orang tak dengar. Okey. Dr. Abdul Basit datang. Jadi time duduk tadi, Dr. Murad keluarkan kayu ras 100 sebagainya. Okey. Lepas tu Dr. Basit pun cakap. Dr. Basit kata, saya dahulu saya iakan apa yang dia ni cakap pasal dia kata dia dakwa dia ni anak murid kepada Wahid Abdul Salam Bali, seorang ulama di Mesir yang dia pandai berkenaan ruqyah tadi, yang kan buku ada berkenaan dengan jin dia ajar. Bahkan dia sendiri karang buku tu sendiri, Wahid Abdul Salam Bali, dia terangkan kenapa dia karang buku tu. Kes dia sebab dia larang orang beruqyah dan sebagainya, jampi-jampi bukan-bukan dan sebagainya. Jadi ada orang datang lepas main Jumaat, jumpa dia dekat Mesir, kata dengan dia, "Syekh, ada orang kena sihir dan sebagainya, kau nak buat apa macam ni?" Jadi dia kata kena ajarkan orang cara sepatutnya. Tu sebab kena buku tu kita baca, dia bukan merangkumi jampi. Cara hidup kita, cara tidur kita, cara jalan kita, doa apa, kita kena sentiasa dalam protection Allah Ta'ala. Cara dan protection tadi, dia ajarkan cara dia. Tu maksud dia. Anyway, bila dia kata orang yang kakak sebut tadi tu, dia mengaku dia anak murid kawan tadi. Jadi Dr. Abdul Basit dahulu kata bila orang jumpa dia sakit, pergi jumpa orang sekian-sekian. Tapi bila saya tengok sendiri, dengar sendiri apa yang dia buat, saya sekarang ni saya kata kalau siapa jumpa saya, kata ni boleh ke tidak, saya kata jangan pergi jumpa orang ni. Semua garam. Kalau buka YouTube tu garam. Kalau sekiranya kita pergi setempat badan lemah-lemah, makan garam. Garam yang dijual dalam botol tadi. Sebab ada setan kacau kita. Gila apa? Everything is actually hantu. Tak ada tak hantu. Okey, jadi bila Dr. Basit kata tu, dia patut ada dua lagi kan. Terus stop. Tak jadi. Mujurlah ada doktor cakap, ustaz cakap tak dengar. Kan? Saya dah cakap dengan orang yang tanya. Saya kata kalau ada ni pesan dengan jangan bawa. Saya kata kalau start bawa nanti mulalah semua berjampi. Saya dengar dulu kat Masjid Sungai Pecala tahun lepas. Ada sistem je lah. Bayar berapa ringgit jampi. Dia buat satu baldi air jampi. Apa masalah juga. Ramai beratur orang datang nak. Semua orang nak penyembuhan. Yang masalah sekarang kita lupa. Allah Ta'ala suruh kita berdoa. Seperti akhir malam, bangun dah belum? Tak bangun lagi. Kan time tu tidur tengok syuting ustaz di Korea. Lepas tu bila time pagi besok cari ustaz untuk jampi. Kita punya relationship dengan Allah Ta'ala mana? Mati ustaz ni apa kita punya hubungan dengan Allah Ta'ala? Kan sekarang ni ustaz tu hidup. Yalah, jampi ustaz. Ustaz ni mati dan takkan ada hati kita, kalaulah ustaz ni hidup lagi boleh selamat anak aku. Gila apa? Syirik. Tapi itu yang akan keluar dari mulut setiap manusia yang bergantung dengan jampi. Orang tertentu. Sebab once dia dah berkait, lepas daripada tu matilah ustaz tu. Saya bukan minta ustaz tu mati. Ustaz tu mati je, maka orang akan kata kalaulah ustaz tu ada lagi. Dan di situlah nampaknya apa? Allah tak ada. Dan kehidupan orang tu Allah Ta'ala tak wujud. Ini bahaya. Itu sebab kenapa siapa ada kepandaian, pandai cari pencuri ke, pandai cari sekian ke, jangan tunjuk dekat orang. Jangan buat. Saya dah tanya saya, dia kata pakai Al-Quran. Dia ambil telur, dia baca Al-Quran tertentu, dia pecahkan telur tu dalam bekas, itu jatuhkan putih telur tu dia akan bentuk rupa orang yang ambil barang tu. Iya, budak tu dia katanya tu. Lepas dia tanya dengan saya, boleh buat tak? Pakai Al-Quran ni? Saya kata jangan. Dia kata apa salah dia nak tolong orang? Saya kata tak boleh. Dia kata kenapa? Sebab saya kata bukan. Saya kata sekarang kau tak nampak. Cuba katakanlah bila kau bantu orang macam tu, semua orang macam hilang barang je, Hanif. Hilang barangnya, Hanif. Satu hari Hanif mati juga. Saya kata dengan dia, Hanif kau mati, saya kata. Bila tanya ni budak budak dia saya, muda dia saya. Satu hari kau mati, saya kata. Lepas tu orang yang hilang barang lepas tu akan cakap apa? Kalaulah Hanif. Memang syirik, confirm syirik. Confirm syirik. Ni bahaya. Bab ni yang orang salah faham. Berkenaan dengan doktor hilang, berapa sepah doktor keluar dari universiti sama. Bab orang pandai jampi ni tak ramai. Ini kepandaian yang hebat, yang superhuman. Sedangkan doktor keluar graduan kan, doktor yang dah tua mati. Ada doktor baru lah hidup kan, belajar. Doktor ni dia datang silih berganti. Orang tukang jampi tak ada silih berganti tau. Kalau mati orang tu, takkan dah ada orang lain dah, habis dah. Habis lah. Lepas tu orang akan kata tapi ya. Jakim buat apa? Saya tak kerja dengan Jakim. Macam mana saya cerita? Dia lawak dia tu kak. Dia macam ni kak. Sebenarnya macam ni, kita kata kat Malaysia ni, Jakim ke Jaiz ke apa ke sekalipun, dia orang ada sikit macam panggil apa? Dia orang preserve sikit diri dia orang dalam, jangan sampai cakap macam ni. Kalau cakap macam ni, dia orang kena tuduh Wahabi. Pak Ustaz dia sekarang kan dia presiden office.
Saya tahu. Masalahnya tu saya kata semua orang boleh buat pertubuhan. Kan? Pertubuhan. Perkasa pun pertubuhan. Tak? Semua orang buat pertubuhan. Pertubuhan ni siapa nak buat pertubuhan boleh buat. Tak ada masalah. Ada ni buat. Tapi asas pertama dia tadi masalah keharusan ataupun legit atau kata apa syar'inya benda berkenaan. Benda tersebut. Itu tajuk dia. Kita sekarang ni kena faham bahawa dalam Islam manusia akan sakit. Memang manusia perlukan penyembuhan. Betul. Kita nak bantu. Betul. Tapi bantu dengan cara sampai lepas dia tinggalkan kita mati pun dia balik pada Allah Ta'ala juga. Itu tajuk yang penting. Dia kan kata lepas kita bantu dia attach dekat kita. Dia mati pun dia pergi ke kubur kita. Ustaz, tolonglah anak saya. Habislah. Itu sebab saya kata saya kata sebagai seorang yang belajar agama, seorang yang bernama ustaz, dia punya matlamat dia supaya manusia balik pada Allah Ta'ala. Kalau dia mati pun orang tu kembali pada Allah Ta'ala. Itu matlamat utama dia. Kalau dia kata dia gagal bab ni, gagal. Dia gagal. Lepas kita memandu orang dengan irsyad, hidayah irsyad. Bukan kita nak orang attach pada kita. Kita mati pun tak boleh orang ni, kalau tak ada ustaz ni. Ustaz datang sini berganti. Serius cakap saya. Pasal Allah Ta'ala datangkan agama ni akan ada orang jaga. Kita tak buat kerja, Allah Ta'ala datangkan. Payah sangat ustaz kita nak berceramah tak reti kan. Allah Ta'ala datangkan daripada Zimbabwe, Mufti Bank. Tak serius kan. Payah sangat cakap bahasa Melayu tak nak faham, datang bahasa Inggeris. Dan bahasa Inggeris tak faham, bahasa apa dia? Semua sekali. Kita tak buat dakwah, pergi Eropah kan, tak buat dakwah. Allah Ta'ala jadikan sampai sekarang bersepah orang masuk Islam. Kita dah 50 tahun lebih kita Muslim, tapi gagal kita tarik non-Muslim dalam negara kita untuk masuk Islam. Kita tak buat kerja, Allah datangkan orang lain buat kerja untuk kita. Yusof Estes datang Malaysia, dia berceramah sebagainya. Ada orang masuk Islam dalam audience. Zakin naik. Kan? Soalan, tak malu ke? Saya sebagai seorang yang belajar agama, saya malu. Kan? Pasal kita ni, tuan-tuan sekalian pun yang tua lagi saya, yang Islam lama dari saya, patut lagi malu. Faham tak? Pasal tajuk dia, pasal kita kena faham bahawa matlamat Islam itu kepada Allah. Allah matlamat kita. Ia akan nak budu, ia akan nasta'in. Mana nak letak benda berkenaan? Kalau kata asyik manusia je, kita bukan kata orang tu bagus, alhamdulillah, cakap ni doakan saya. Tak ada salah. Doakan saya. Tapi ubatlah saya sekian. Tak boleh. Kita tak boleh relate kepada dia. Pasal Nabi suruh para sahabat bila sakit, berubatlah wahai hamba-hamba Allah. Tadawu ya ibadallah, tadawu. Hai hamba-hamba Allah Ta'ala, berubatlah. Tapi Nabi suruh bukan berubat pergi jumpa doktor, jumpa bomoh. Jumpa apa? Doktor. Jumpa doktor. Doktor ni tahu, dia kaji badan manusia. Kan bahkan actually macam saya ingat kaki terseliur kat kampung kawan saya. Kita turun bukit. Turun bukit kaki terkepak. Terseliur kan. Lepas tu bengkak kaki. Kawan saya kata aku tak nak bagi kau balik. Kau balik macam ni bengkak kaki, nanti orang kata aku bawa balik kampung aku, lepas tu macam ni badan kau. Tak sekejap balik. Lepas tu kata macam mana? Kaki bengkak ni. Bengkak besar. Tak boleh jalan dekat ankle kan. Dekat buku lali. Lepas tu lepas tu dipanggil pak cik seorang. Pagi 2 hari lepas tu dipanggil pak cik seorang. Kaki bengkak ni tak masuk lagi. Dipanggil seorang pak cik. Pak cik ni ada kedai dia masa orang rumah macam bukit kan. Rumah di sini, pak cik ni rumah kat bawah ni. Dia panggil pak cik datang. Dia bawa kayu sebatang kayu. Dia bawa Vic Vaprak. Lepas tu kan dia selesai baring. Lepas tu tapak kaki macam itulah. Okey, bagi. Lepas tu kemudian dia ambil kayu, badan dia kecil. Dia ambil kayu, dia letak tapak kaki saya yang seliur tu. Dia letak kayu situ, dia pijak kayu tu. Ringan je. Lepas tu dia pegang lutut saya. Dia goyang. Saya tak sedar, puak dia tarik balik. Masuk. Tak, jadi bila masuk tu, tak ada benda dah. Lepas daripada masuk tu, terus slowly dia ni balik. Sebenarnya bengkak tu tak jadikan supaya daging kita mengembang dan sendi kita boleh masuk balik semula. Sebenarnya bengkak tu bukan bengkak selama-lamanya. Dia akan masuk balik lepas tu. Lepas dia kan, dia akan masuk balik. Tapi nak cepatkan masuk tu cara dia. Pakcik tu bukan doktor, tapi dia tahu berkenaan dia macam ni. Mana orang kampung tu kalau seliur kaki panggil dia. Dia bawa kayu sebatang, Vic Vaprak sebotol. Dia gosok. Tapi tengah kita khayal kan, dia tarik balik. Maksudnya dia macam tu. Maksudnya pijak ni dia tarik balik. Masuk. Benda ni benda asal pengalaman. So bukan pakcik tu kerana dia beramal bertapa di gunung jerai dan sebagainya lalu pandai masukkan tulang balik. Tak payah. Orang Melayu nak pandai berurut kena berjampi dulu. Itu beza dia, ada beza kat situ. Ada perbezaan di antara perkara ni. So jadi jampi dan Islam ni, kita kata benda-benda tersebut yang mana-mana bentuk macam tu tinggalkan. Dan alhamdulillah meninggalkan jampi yang tak dipahami dan juga ni memang
terhasil pada banyak manusia. Okey? Dan sebenarnya apa? Dan juga menjauhi jampi-jampi yang macam tu. Dia kata yang apa itu tidak okey, maksud dia dan kata maksud tinggalkan berjampi tadi, la yakun wala yastarkun tadi, maksud dia meninggalkan apa yang bentuk macam tu. Bukan cakap meninggalkan bentuk itu. Meninggalkan kalau boleh bentuk sebarang jampi-jampi yang terlibat dengan tak ada pemahaman kenapa. Elakkan kalau boleh. Adapun beramal dengan apa? Jampi apa menyebut nama Allah Taala, kan kita doa Allah Taala ya Latif kan dan sebagainya. Kita sebut dan juga kita doa Allah Taala, tak mengapa, pasal kita bertawassul dengan Asmaul Husna. Ataupun dengan apa yang diriwayatkan Rasulullah SAW, macam Nabi jampi SAW, Nabi pegang orang yang sakit, Nabi kata As'alullah azim Rabbal Arsyil azim ayyashfik. Itu tak ada masalah. Memang dikira sebagai benda yang warid ajaran Rasulullah SAW. Okey? Yang dikira sebagai apa? Sebagai cara kita kembali kepada Allah Taala. Itu cara yang sebenarnya. Dan yang dimaksudkan kat sini yang ikut daripada pengarang kita kata, yang zahir pada saya, dia kata dan Allah Taala lebih mengetahui, yang dimaksudkan di sini adalah menjampi yang luar daripada dua bentuk tadi. Bentuk yang apa dengan Asmaul Husna ataupun dengan ajaran Nabi SAW. Bahkan yang dilarang adalah seperti jampi dengan nama malaikat. Ni baru ni ada lagu siapa penyanyi, Bismillah Jibril, Bismillah Mikail. Itu salah. Itu lain kali kalau nak tulis lagu, tanyalah ustaz, kan? Tanya ustaz lawak pun salah juga. Tanya ustaz betul. Kan? Dia buat Bismillah Jibril, tak boleh. Sebarang jampi menyebut para malaikat punya nama sebagainya, tak boleh. Okey. Atau nama Nabi, tak boleh. Atau nama orang soleh, tak boleh. Atau arash, atau kursi, atau langit, atau syurga, atau neraka. Dan apa-apa benda yang diagungkan dalam Islam, tak boleh. Sumpah dengan nama Kaabah pun tak boleh. Dengan Kaabah, demi Kaabah pun tak boleh. Apa lagi yang lain? Demi Jibril. Memang Jibril wujud, tapi tak boleh sumpahkan nama Jibril. Mikail, Israfil, tak boleh. Yang banyak yang macam ni dia banyak dibuat dalam penjampi-jampi, banyak macam tu. Dia sebut nama malaikat lah, nama sekian lah, sekian lah, sekian dan sebagainya. Mana ini adalah di antara bentuk dia ni bukan daripada bentuk jampi yang terlarang, yang meluasi. Okey? Yang untuk jauhi. Mana yang suruh jauh pun ni, yang juga bukan termasuk di antara jampi yang kita suruh macam kembali kepada Allah Taala untuk berkaitan dengan nama Allah Taala. Okey? Dan seolah-olah jampi-jampi macam ni duduk pertengahan. Yang dikatakan larangan duduk pertengahan dan menjampi dengan benda-benda yang agung, yang hebat. Dengan keagungan sultan sekian-sekian, nama sultan kan, pun tak boleh juga. Mana benda-benda ni termasuk di antara perkara-perkara yang tak sepatut dibuat. Pasal apa? Pasal orang-orang tadi bukan menjadi perantara bagi jampi-jampi tersebut terlaksana. Maka Allah Ta'ala boleh berikan kita pemakbulan dengan tanpa menyebut nama orang tu pun. Without saying nama sultan, nama sekian, still Allah Ta'ala akan memberikan kepada kita pemakbulan. Selawat ke atas Nabi, doa kita kena diiringi selawat ke atas Nabi. Itu ada datang dalil. Tapi atas bentuk kita kata kerana orang tu hebat, maka kita sebut nama dia dan Allah Ta'ala akan berikan kebaikan, dan itu tak boleh. Elakkan. Ustaz, tadi kita kata atas nama Nabi tak boleh. Selawat lah, bukan atas nama Nabi. Kita bukan atas nama Nabi. Selawat tu atas hadis Nabi, arahan Allah Ta'ala. Atas nama Nabi apa maksudnya? Maksud dia berkat doa La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, berkat doa baginda Ali, berkat doa Muhammad Rasulullah. Macam tu lah. Banyak benda orang sering gunakan nama saja. Dia tak ambil amalan Nabi, dia ambil nama Nabi. Ibn dia kata, tapi hebat, agung. Nama Adam, boleh tak? Sebutlah dengan berkat doa Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub. Kan jenuh semua Nabi nak kena sebut ke? Itu sebab kita kata, once benda ni buka, dia tak ada pintu tutup dia. Dengan sebab itu kita kata, elakkan langsung. Okey? Pasal kita kata, benda ni tidak sama menjampi dengan nama-nama Allah Ta'ala yang baik, dengan siapa menyebut nama-nama yang lain. Pasal memang kita disuruh dalam Al-Quran Karim, Allah Ta'ala nyatakan, suruh berdoa untuk dengan sebut nama Allah Ta'ala yang baik. Allah kata walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah Ta'ala ada nama-nama yang baik, serulah dia dengan nama-nama berkenaan. Dengan sebab itu kita kata benda berkenaan termasuk di antara perkara yang mesti kita buat. Jaga berkenaan jampi ni. Jampi yang saya kata asas pertama, kalau yang faham pengertian dinamakan doa. Kalau kita menjampi orang dengan qul huwallahu ahad, kita kata pasal Nabi dahulu baca ayat Quran, baca 3 kul, sapu kat badan, kita buat, tak ada masalah. Pasal perbuatan Nabi, because Nabi buat, kita buat. Faham tapi kalau kata benda tu cara lain, surah lain dan sebagainya, ada masalah sikit. Kat sini kita kata macam kita beramal dengan ajaran Nabi, kita ittiba' sunnah.
mengikuti sunnah Nabi SAW. Tapi kita beramal benda tu kerana rasa best, tak boleh. Islam tak ada macam tu. Kita beramal hanya kerana benda berkenaan benar, kita tahu pengertian dia dan amalkan. Kalau yang lain tak usah. Apalagi kalau dia kata kita sebut dengan apa nama-nama Jibril ke, Mikail ke, Israfil ke, Israel ke sebagainya, maka elakkan langsung. Sedangkan benda tadi kata walaupun diagungkan, dibesarkan dalam Islam sebagai salah satu benda kita kena percaya, tetapi bukan dikatakan sebagai gandengan bagi nama Allah Ta'ala. Bahkan surah Ta'ala direct kepada Allah Ta'ala. Faham Jadi jampi-jampi yang tak faham, tinggalkan. Ayat Quran yang orang kata kalau nak anak dengar cakap baca sekian, tak faham kenapa, tinggalkan. Buka Quran, tengoklah pengertian ayat tu datang mana. Kalau kata dapat tahu, tak ada kaitan pun, tinggalkan. Tak ada kaitan, tinggalkan. Kalau tu kata macam diajarkan suruh istighfar banyak-banyak untuk dapat rezeki. Itu ada relate kepada surah Nuh. Bila Nabi Nuh AS kata pada kaum dia, dia kata faqultu astaghfiru rabbakum, aku kata pada kaumku, ya Allah, minta ampunlah kepada Tuhan kamu, innahu kana ghaffara, dia Maha Pengampun. Kalau kamu minta ampun je, yursilis sama alaikum midrara, dia akan utus kepada kamu langit mencurah-curah, yumdidukum amwarin wa banin, dia banyak kamu harta dan juga anak pinak, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dia akan jadikan untuk kamu kebun-kebun, jadikan untuk kamu sungai-sungai. So kalau orang tu nakkan benda berkenaan, sila istighfar banyak. Ada para ulama, berarti ini ajaran Al-Quran, faham tak? Tu lain cerita. Jadi kita tak ada masalah kat situ. Memang Nabi nyatakan hadis, Nabi kata, "Da'u mardakum bis sadaqati bil Quran was sadaqah." Sembuhkanlah orang sakit dengan kamu dengan Quran dan juga sedekah. Quran tadi dengan cara apa? Bacakan Quran banyak pada dia. Bukan surah tertentu je tak, bacakan Quran. Duduk tepi dia baca Quran. Tak ada masalah. Bukan surah Yasin je. Ini surah. Semua surah. Quran Baqarah lebih baik. Baca pada dia, pada orang berkenaan. Bacakan, duduk sebelah dia baca. Ataupun dengan sedekah, maksudnya kita banyakkan bersedekah dan kemudian berdoa untuk sembuhkan orang berkenaan. Jelas? Baik, kita sambung nanti insya-Allah berkenaan dengan wa ala rabbihim yatawakkalun, kepada Tuhan mereka bertawakal. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala salamul hamdulillah alamin. Subhanallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.